bangkitkan bersama para nabi, bersama kasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maqamam mahmuda, di kedudukan makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bi salatil lail, dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, alaikum bi salatil lail fa innaha da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayiat wa manhatul 'anil itsmi. Dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, dia menyatakan, hendaklah kamu alaikum bi salatil lail, solat malam. Buatlah qiyamul lail, lepas bangkit daripada tidur kita buatlah solat sunat yang lain. Fa innaha da'bus salihin qablakum, sungguhnya adalah amalan soleh, amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun ila rabbikum, amalan yang dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayiat, penghapus kesalahan. Itu kelebihan-kelebihan kita menghidupkan malam. Wa manhatul 'anil ismi, dan juga mencegah kita daripada melakukan dosa. Itu antara kelebihan-kelebihan kita mengerjakan solat sunat, terutamanya pada waktu malam, sama ada kita qiyamul lail ataupun kita bersolat tahajud setelah kita tidur. Kalau tak larat sangat pun tuan, ambillah peluang terjaga kita itu, istighfarlah banyak-banyak. Istighfar paling mudah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun yang terbaiknya boleh kita baca dengan sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Malas sangat nak bangun, bacalah Al-Quran. Bacalah 3 kul ke, kul wallah 3 kali ke, macam setiap tahlil tu pun boleh. Kerana itu juga dikira sebagai kita menghidupkan juga, walaupun kita tak dan nak kita semayang. Tapi tuan-tuan, kita terikat lagi, masih lagi. Kalau ikut dengan hadis Nabi SAW, ada ikatan tu, kita ambil, bersihkan diri, kita ambil wuduk, lalu kita tunaikan solat. Walaupun kita ambil real lah tuan-tuan. Masuk waktu 5.52, adalah waktu dalam 20 minit, 15 minit, 10 minit. Selagi boleh ada berbaki sebelum subuh tu, kita bangkitlah. Buatlah solat sunat tahajud, kemudian tutup dengan witir, insya-Allah sempat lagi. Kita ambil yang secara real tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan, kita ada waktu sahur. Kita bangkit tu memang kerana untuk kita sahur. Itu pun ramai orang tak ambil peluang untuk tunaikan solat sunat 2 rakaat. Ini kalau luar daripada bulan Ramadan, ambillah peluang. Kita bangkit sebelum subuh, dapat tunaikan solat. Walaupun solat sunat itu 2 rakaat, untuk kita tunaikan solat sunat tahajud dan juga lain-lainnya. Itu yang kita sambung. Kemudian apabila kita masuk kepada berakhirnya bulan Ramadan, kita naklah jadi sebagai seorang yang berjaya setelah kita mengikuti selama 29 hari, 30 hari dalam madrasah Universiti Akademi Ramadan ini. Supaya benar-benar kita ini layak untuk dianugerahkan hadiah. Macam kita kalau orang mengaji, ada scrollnya, ada sijilnya, ada syahadahnya. Layak tak kita untuk mendapat syahadah sijil orang yang bertakwa itu kalau kita tak betul-betul ambil peluang? Kalau mengaji universiti tuan-tuan, yang disebut nama Dean List, anugerah dekan, 4 flag, result itu distinction. Nama sekian, excellent with distinction. Sebut 4 flag. Orang tepuk tangan, berdiri. Semua orang bangkit, standing ovation. Itu tandanya murid itu cemerlang. Layak ke dia? Kalaulah dia cemerlang, dia hanya cemerlang segi kognitif, hanya kepandaian akal sahaja. Kalau orang tu cemerlang, dia ikuti segala kurikulum tu, bukan hanya dia cemerlang dalam subjek wajib yang dia ambil sahaja. Mesti ada lagi nilai tambah yang perlu dia buat. Begitulah kita dalam bulan Ramadan ini. Mesti ada subjek-subjek pilihan, optional, elektif. Dia juga itu dia boleh, supaya dia dapat compete dengan orang lain dalam persaingan dia selepas dia graduate nanti. Begitulah kita. Bila orang interview kita, tengok, awak ni pandai, anugerah dekan, semua SEM awak kaut. Ada ke pengalaman, experience, working experience awak? Dia tengok, ada. Saya pernah ni, saya pernah tu. Bolehlah dia ni dikedepankan, calon yang paling sesuai untuk kita ambil bekerja. Ada seorang lagi, dia ni pandai juga, tapi dia tak ni, tak tu. Jadi perlu ada nilai tambah. Sebab itu nilai tambah dalam menjalani ibadah puasa itu, kita tahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Namun demikian, kita juga menahan diri daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala kita daripada kita berpuasa. Jaga tangan kita, jaga mulut kita. Ini dalam keadaan kita last ni
Mula-mula kita nak enforcement kepada SOP baru. Banyak di antara kita ni, masyarakat kita tu, di Facebook, di IG, macam-macam tangan dia tu tak tahan daripada berpuasa. Type macam-macam, keluar perkataan macam-macam. Dia tak sedar ke mereka tu sedang berpuasa. Kita ini bila orang cuba tekan kita nak ni, kita tahan. Sebab apa? Inni saim. Jika ada seorang qatalahu aw syatamahu falyaqul inni saim. Apa Nabi sebut? Cakap aku sedang berpuasa. Bila kita sedar kita sedang berpuasa, kita tak nak terpesong, terpalit sekali dengan kontroversi yang mereka lakukan. Cakap macam-macam, pam, yang type ni apa, tangan tu tak tahan. Mulut dia tahan, tapi tangan itu berapa kali dengan sebab posting yang dia buat, dia publish itu, semua orang tahu, banyak merata-rata daripada sebab satu perkara yang dia lakukan. Lahirlah kita apabila berada dengan seorang yang berjaya dalam pelajaran, seorang yang berjaya ketika menjalani kurikulum selama 30 hari ini. Pada malam kejayaan kita, pada malam convocation kita, pada malam rayanya, adakah kita nak mengotori hari-hari yang berbahagia, hari bersejarah itu? Pastinya tidak. Esok nak ambil scroll daripada NC, Naib Chancellor, takkan malam tu kita tak bersedia selagi kita jalanlah merata, aksiden lah apa, tak merasa kita untuk mendapat anugerah diraja, anugerah dekan, anugerah macam-macam di atas kecemerlangan kita. Itu belajar 4 tahun, belajar 6 tahun. Ini 30 hari. Takkanlah malam raya kita nak kotorkan dia dengan esok ni, Rabu ni, esok malam esok dah tak ada dah tarawih. Ya, esok pagi ada lagi. Ada lagi qiyamul lail, ada lagi boleh buat solat sunat tahajud. Esok dah tak ada dah tarawih. Apa nak buat? Apa lagi tengok TV lah. Apa lagi orang temu ramah tanya ucapan raya ke apa lagi. Semua itu kita nak buat. Adakah kita tak nak mengambil peluang supaya kita betul-betul hias malam kemenangan kita tu, malam kesyukuran kita tu dengan perkara yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kita dengan yang lainnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, tanda syukur kita adalah dengan kita menghampirkan diri taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis ulama kata ini di sanad dia dhaif, man qama lailatal aid muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Hadis riwayat Ibn Majah. Barang siapa yang menghidupkan antara 2 malam hari raya dengan tujuan untuk hisap diri dia, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala pada hari matinya hati-hati yang lainnya, mudah-mudahan Allah kurniakan dia pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma tamutul qulub, pada hari-hari yang dimatikan hati-hati yang lainnya. Mudah-mudahan kita ini digolongkan dengan orang yang pada esok malamnya, tuan-tuan, untuk menghadapi malam 1 Syawal, pagi 1 Syawal, hendaklah kita menghidupkannya dengan amalan-amalan seperti mana yang kita buat pada bulan Ramadan. Esok ada kekangan, bilangan-bilangan mula pada hari ini dan juga esok, tuan-tuan. Di negeri Perak kita tengoklah kau ada review SOP baru ke macam mana, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita pun dah mula gembira dah dapat 120 ya Datuk apa semua kan, untuk sembahyang raya tanpa ada mengikut keluasan masjid apa semua. Kita harap mudah-mudahan dapatlah semua kita mengikut keluasan masjid untuk solat sunat Aidil Fitri dan juga lain-lainnya. Walaupun ada kekangan, tuan-tuan, kalaulah tak boleh sekalipun, janganlah kita tinggalkan, ya, untuk kita hidupkan juga ibadah ini di rumah masing-masing. Pada malam esok, tuan-tuan, ambillah peluang. Paling kurang kita menghidupkan bermula pada maghrib, itu saya sebut. Isyaknya solat jamaah dan subuhnya juga solat jamaah. Walaupun tak boleh nak solat jamaah di masjid, buatlah solat jamaah di rumah. Itu paling minimum untuk kita menghidupkan malam kita, terutamanya pada malam-malam hari raya. Esoklah, tuan-tuan. Ya, maghrib lepas kita iftar apa semua tak boleh itu kita je, orang tak boleh beraya apa semua, ziarah pun tak boleh. Jadi hidupkanlah di rumah masing-masing. Kalaulah kita tak boleh nak pergi ke masjid ataupun surau. Begitulah juga pada esoknya nanti pada pagi hari raya, jemaahlah juga solat subuh. Kerana apa? 2 waktu ini sangat besar ganjarannya jika kita laksanakan secara berjamaah. Sedekah tak boleh. Antara sedekah yang afdal, sedekatun fi Ramadan. Sekarang online ada, Masjid Muttaqin ada bank Islamnya apa-apa semua boleh, yang lain-lain tu boleh je buat. Kita ambillah peluang
di dalam bulan Ramadan berbaki ini, dan juga cara kita menyambut Syawal kita untuk menzahirkan keistimewaan yang Allah beri peluang, offer anugerah tawaran ini Allah beri peluang kepada kita untuk kita kaut dengan sebaik-baiknya. Akhirnya nanti kitalah benar-benar menjadi graduan yang berkualiti, hamba Allah yang benar-benar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak dapat kita berjumpa dengan ahli jamaah yang lain, walitukmilul iddatah wal tukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dalam suratul Baqarah ayat 185, surah yang kedua, bila kalian mencukupkan bilangan kalian untuk berpuasa dan kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Takbir. Itu cara kita ibadah untuk menghidupkan malam-malam pada hari raya yang akan kita tempuh pada esok harinya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu itu di antara golongan-golongan orang yang bersyukur. Tengok apa sebab antara ibadah yang dianjurkan dengan cara bersyukur, kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bila berjumpa dengan sahabatnya yang lain, bila kita jumpa dengan sanak saudara, kaum kerabat dan juga sahabat-sahabat ahli keluarga yang lain, bila menyambut Aidul Fitri, kita rasa seronok walaupun ada rasa sedih sebab dan juga lain-lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang kita selalu sebut. Bila jumpa dia kata taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima daripada anda dan juga Allah terima daripada kamu. Apa dia? Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun dan setiap masa, mudah-mudahan kita ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima ibadah kita, Allah menerima ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita dalam keimanan, Allah panjangkan usia kita, ahli keluarga kita, kesemuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allahumma ja'alna wa ja'alni wa iyyakum minal faizin wal maqbulin. Allah terima kita di kalangan orang yang benar-benar cemerlang dan juga wal maqbulin, yang diterima ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang selalu Buya Syekh Fahmi Zamzam pesan kepada anak muridnya, tengok doa yang pukal yang diajar kepada kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selalu kita baca doa sebagai doa penutup. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Terima apa? Semua yang kita lakukan itu. Tak kiralah puasa, tak kiralah solat kita, tak kiralah berdiri kita, tak kiralah sujud kita, rokok kita, iktidal kita, semuanya kebaikan kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tanpa kita sebut Rabbana taqabbal minna, doa ana wasiya mana apa semua, innaka antas samiul alim. Itu saja, saya mohon maaf kepada tuan-tuan puan-puan, pengurusan masjid, para petugas dan juga hadirin hadirat sekalian. Sepanjang saya mengendalikan majlis kita mula pada pukul 3.30 tadi sampailah kepada sekarang ini, mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dan juga terkasar bahasa. Saya ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri minal aidin wal faidin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah segera nyahkan wabak COVID-19 ini kepada kita dan juga seluruhan dunianya. Dan jangan lupa tuan-tuan titipkan doa kepada saudara mara kita di bumi Palestin. Pastinya kita terkesan tuan-tuan puan-puan sekalian, kerana kemampuan kita untuk kita beribadah walaupun ada banyak kekangan, tapi kita tak diuji macam mana mereka sedang diuji. Itu juga dengan yang lain-lainnya apabila menghadapi dengan dugaan pandemik COVID yang ke-19 ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum salim sinal muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amlan salihan maqbula. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bihi hadhihi al-jilsah bi qira'ati tasbih kafar wa suratil asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalam.